Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi dalam Anggun Borneo, sebuah rancangan yang meneroka rahsia keanggunan wanita Borneo. Kali ini saya berada di Tuaran. Untuk episod kali ini, saya akan meneroka bagaimana wanita kaum Lutut menjaga keanggunan mereka. Kopi rangkaian. Puan Nancy! Puan Nancy! Puan Nancy! Mana suruh si Puan Nancy nih? Ya, saya di sini. Oh, Puan! Puan dari mana, Puan? Dari tadi saya cari Puan. Saya sini juga, Bani. Saya pergi cari yang bahan-bahan. Kan kamu mau rawatan tradisional tuh. Oh, ini untuk perubatan tradisi kaum Lutut yang saya mau belajar tuh, Kak? Ya, dialah nih. Oh, apa nama rawatan tuh, Puan? Inilah kena panggil rawatan Momolubi. Oh, Momolubi. Marilah, Puan. Saya tak sabar sudah nih mau tahu pasal Momolubi. Oke, mari. Wah, mari saya tolong. Oke. Aduh, berat pula nih. Bersama saya ialah Puan Nancy binti bin Sulong. Beliau merupakan pengamal perubatan tradisi kaum Lutut. Saya belajar membuat rawatan ini dari nenek saya. Selalunya saya buat rawatan ini untuk anak-anak, anak buah, dan juga diri sendiri. Apa tujuan Momolubi ini, Puan? Tujuan dia untuk merawat, menghitamkan rambut, dan merawat akar rambut. Bahan-bahan dia mudah saja dapat. Cuma menggunakan sebiji kelapa saja. Kelapa saja? Ya. Wah, selain kelapa, Puan, apa lagi yang kita perlukan? Selain kelapa, kita perlukan pengukur dia dengan air untuk membancu nanti, dengan kain untuk menutup kepala. Rawatan Momolubi ini hanya memerlukan sebiji kelapa sahaja. Sangat ringkas, sangat mudah. Tetapi macam Puan cakap tadi tu, ramai yang tidak mengamalkan walaupun sangat ringkas. Jadi kamu yang di luar sana kena cuba sebab ianya sangat senang. Puan pun amalkankah juga nih, Puan? Iya, orang Lutut memang mengamalkan ini dari dulu sampai sekarang. Begini kan nih, saya tidak pernah nih, Puan. Inilah dia kelapa yang sudah diparut oleh saya dan juga Puan Nancy. Jadi Puan, sekarang apa yang kita mau buat nih? Sekarang kita sudah memulakan Momolubi. Hah? Boleh mula sudah? Boleh. Ini sejak kita buat? Ya. Betul, Bah? Betul. Wah, senangnya. Sekarang tiba masanya untuk saya buat rawatan Momolubi. Mau tahu macam mana? Tengok nih. Puan, berapa lama kita perlu amalkan nih? Sekurang-kurangnya 2 kali dalam seminggu lah. Wow, jadi kalau kita letak di kepala kan, berapa lama kita kasih biar? Dalam 10 menit macam tu. Oh, sekejap saja. Ya, lebih kurang dulu dia resap apa semua. Lepas tu baru basuh dengan air bersih lah. Rawatan Momolubi ini bukan saja untuk menghitamkan rambut, tetapi banyak khasiatnya. Seperti rambut gugur, rambut rosak, rambut kering, uban, dan juga melembabkan rambut dan juga kulit kepala. Oke, sekarang masa untuk saya merawat rambut kamu.
Lepas air santan kelapa dan ampas kelapa meresap ke seluruh bahagian kulit kepala, ia akan ditutup menggunakan kain antara 10 minit hingga 1 jam. Puan, kenapa mesti ditutup tu, Puan? Ini tujuan dia untuk mengekalkan lembapan, lagi senang air santan tadi meresap ke dalam kulit kepala. Sambil menunggu 10 minit hingga sejam tu, kamu bolehlah buat aktiviti lain seperti memasak, buat kerja rumah, tengok TV, buat kerja sekolah dan sebagainya. Ataupun kamu boleh gunakan masa tu untuk berehat selama 10 minit hingga sejam. Proses memulubi akan diakhiri dengan membasuh dan juga mengeringkan rambut. Proses membasuh ni tidak perlu pakai apa-apa bahan pun, cuma perlu pakai air sahaja. Selepas itu bolehlah dikeringkan dan kamu boleh buat aktiviti seperti biasa. Dan proses ini kamu boleh buat sendiri ataupun minta bantuan daripada kawan. Pandangan saya, wanita anggun ini ialah wanita yang menjaga keterampilan diri, bukan saja dari luar tapi dalaman, dan boleh buat orang kagum dengan diri dia. Kopi rangkaian, Puan. Kopi rangkaian lagi. Apa kabar? Kabar baik. Puan, saya mau tahu banyak nih pasal busana tradisi kaum Lutut. Bolehkah? Boleh, Bang. Duduk dulu lah. Terima kasih. Bersama saya ialah Puan Marcela Kayawa. Beliau merupakan pengusaha busana tradisi kaum Lutut. Saya mau mengekalkan warisan budaya nenek moyang sejak dari dulu lah. Busana tradisi kaum Lutut ini dinamakan sukup suang Lutut. Ianya memang cantik, unik dan juga penuh dengan warna-warni sulaman. Puan Marcela, yang saya pegang ini dipanggil apa? Ini dipanggil sukup kopi. Baju yang dipakai oleh wanita sama ada dia memelian, tangkagas, dan yang kedua dipakai oleh penari. Kalau pengantin akan pakai sukup kopio nikah juga? Boleh juga. Dia boleh buat pilihan sama ada sukup kopio ataupun yang pendek tangan. Yang corak macam awan larat ini dia dipanggil ukop. Kuning, merah, hijau memang itulah warna-warna yang digunakan oleh suang Lutut. Yang ini kalau dulu-dulu tiada nih, tapi untuk kasih cantik pakaian, yang lurus ini memang dia hiasan lah. Dia dari benang emas dan merah. Ini sebenarnya sulaman yang dinamakan tinubugi. Membentuk badan perempuan lah. Dia ada bentuk. Kalau lelaki dia tidak ada ini. Puan, kalau di bagian lengan ni pula, ini samakah macam ukop tu? Berlainan daripada yang di dada, yang ini bentuk dia segitiga. Dia terinspirasi daripada corak pucuk rebung. Ini dipanggil apa, Puan? Ini dipanggil gonob sinugitan. Maksudnya gonob ni ini ditenun? Iya, iya. Dia mesti menutup lutut, tapi tidak sampai ke bawah. Kita sekarang ini majmuk membolehkan orang-orang yang bertudung memakainya. Kita bagi dia membolehkan untuk pakai yang panjang lah, yang menutup aurat. Ini nama dia gonob, gonob yang original lah. Oh, inilah gonob yang asli. Gonob linangkit. Corak linangkit ini sebenarnya corak binakud. Yang ini linodi diinspirasikan daripada corak-corak geometri. Ini bentuk segi empat yang telah dibelah-belah dan dia disebut linodi yang menggunakan benang berwarna-warni untuk menimbulkan corak linodi itu. Yang ini biasanya suku kaum Lutut gunakan untuk menari.
Yang ini untuk adau. Busana suku kaum Lutut ini pada asalnya warna serba hitam saja, tanpa ada apa-apa aksesori. Kemudian dia berkembang adalah sulaman, peletakan manik-manik, labuci yang berwarna-warni untuk menjadikan dia lebih cantik lah. Busana kaum lutut tidak lengkap jika tidak dipakai bersama dengan aksesori. Jadi Puan, jadi apa aksesori selalunya yang dipakai untuk dipadankan bersama dengan sukup kopio? Ini kulu. Kulu ini dalam Melayu selendang. Dia mesti letak di bahu sebelah kanan. Corak ini adalah hiasan untuk kasih cantik selendang ini. Nama dia pun inangkit. Ini nama dia lilimbo. Bagi gadis dia mesti memakai yang keseluruhannya berwarna merah. Bagi yang sudah kawin dan sudah ada anak, dia mesti memakai yang ada campur dengan hitam. Ini dipakai di bahagian pinggang. Kalau tidak ada ini macam janggal lah, tidak lengkap pakaian itu kalau tidak memakai ini. Ini dipanggil langsung. Gelang kaki ini wajib juga dipakai oleh si gadis. Kalau yang sudah ada anak, tidak boleh memakai ini lagi. Iya, gadis dan yang sudah berkawin tapi dia belum ada anak. Ini haboy untuk mengikat kain. Sebab kain itu dia bukan skirt kan, dia lurus saja supaya kain itu tidak jatuh. Ini haboy bertungkat. Ini dipakai di punggung. Ini diperbuat daripada perak. Ini lelaki, perempuan, bujang kah, kawin kah, ada anak kah, boleh pakai. Tidak ada larangan. Ini nama dia kokoroon, untuk dipakai di leher. Hiasan leher. Ini diperbuat daripada manik-manik lah. Selain daripada itu, ini juga salah satu aksesori. Ini nama dia madapun. Jadi Puan, madapun ni kalau dulu-dulu diperbuat daripada emas. Iya, dulu-dulu dia diperbuat daripada emas Brunei. Kalau sekarang ni diperbuat daripada kepingan tembaga. Iya. Seterusnya untuk hiasan kepala dia ada dua jenis. Ini satu, ini nama dia siwot. Yang di dalam ini bulu ayam putih, yang ini bulu ayam hitam, dan ini kain merah. Sebab itu orang dulu-dulu, orang Lutut ini pelihara rambut panjang supaya senang mengguna ini. Ini sigar letak di kepala, letak dulu ini, baru letak ini siwot. Ini lambang dia mahkota, ini dengan ini mahkota kepala untuk gadis Suang Lutut. Ini asalnya diperbuat daripada emas Brunei juga. Biasanya ini dipakai oleh penari dan tangkagas. Yang di tangan kamu ini namanya simpai. Hanya boleh dipakai oleh gadis ataupun orang yang sudah berkahwin tapi belum ada anak. Corak-corak hiasan biasanya corak naga, corak ular. Pada pendapat saya, wanita anggun itu tidak semestinya wanita yang cantik, tapi dia lebih kepada budi pekerti, sifat-sifat kelembah lembutan, sabar, tidak mudah melenting, begitu. Kopi rangkaian. Kopi rangkaian lagi Jun. Parikat kana. Suan. Palat-palat. Okey, urusan ge. Bersama saya ialah Puan Salome Dominus, wanita ikon kita untuk episod kali ini. Dan beliau merupakan pemilik rumah tradisi kaum Lutut. Puan, jadi saya mau tahu banyak lagi pasal Puan ni, bolehkah? Boleh, tanya saja apa yang mau ditanya. Yang ada di dalam rumah tradisi ini adalah artefak ataupun barangan antik yang dikumpul daripada keluarga sendiri ataupun yang dibeli daripada kawan-kawan ataupun orang-orang yang telah menghantar artefak mereka untuk dikumpul. Okey, kalau tengok tulisan dari sini robohan, maksudnya dapur. Paha ini kita boleh simpan macam kayu api ataupun ikan kering ataupun periuk belanga yang kita tidak pakai pun boleh juga letak ataupun di bawah. Okey, ini
dalam bahasa kami panggil suki. Dalam bahasa kami suki itu adalah cawan atau gelas. Ini lili bu, dia ada dua bentuk. Ada yang bujur macam ni dengan ada yang bulat macam ni. Ini adalah untuk menampi beras, untuk buang yang habuk-habuk dia tu. Jadi kita guna inilah. Sini. Ya. Ini namanya wakit, tapi ini dia ada bermacam saiz. Ini sebenarnya saiz kecil. Kalau yang saiz yang biasa orang guna bawa pergi kebun untuk angkat hasil kebun dia macam ubi kayu ke sayur buah-buahan kan. Wah. Kayu api pun boleh juga. Oh ya. Ambil kayu api pun boleh. Sebenarnya ini sanggi ni adalah bekas untuk ini sudu-sudu yang diperbuat daripada bambu ataupun kayu untuk digunakan memasak di dapur. Ini adalah tukil. Tukil ini diperbuat daripada bulu, tempat isi bahar. Biasanya tuak kelapa tu dia punya warna macam air biasa kan. Jadi untuk menampakkan dia berwarna merah, letak dengan ini. Ini namanya rosok. Sebenarnya dia kulit kayu, tapi dia boleh menukar warna tuak kelapa tu daripada putih Jadi warna merah. Jadi warna merah macam stroberi. Goroi ini ada beberapa kegunaan. Petani-petani dulu, dia orang pergi membajak di sawah padi, balik dia punya kaki mesti ada lumpur kan. So dia akan ambil air daripada situ, basuh kaki dia baru naik. Kita boleh guna ini untuk simpan jeruk bambangan. Situn? Situn dia cuma beza dia punya saiz saja. Ini pun boleh juga simpan jeruk-jeruk kecil. Selepas bersara, saya balik ke kampung ini dan saya terbaca blog seorang pelancong asing yang mencari rumah tradisi Lotud seperti ini. Tetapi dia tidak menjumpai rumah seperti ini dan dia memberi saranan. Itu yang mendorong saya untuk membuat rumah tradisi Lotud. Ini adalah gambar Tantagas Wang Lotud. Kalau tengok dalam gambar ni ada 8 orang kan, 4 sedang kira macam sembahyang lah tu kan. 4 orang ni sedang duduk berehat. Sebab dia akan memakan masa macam lebih kurang 2 hari 1 malam dia orang. Ini adalah pakaian Suang Lotud. Yang kita nampak di sini ni adalah daripada versi suku Kopio. Suku Kopio tu sebab dia lengan panjang, dia ada pakai siwot, sigar dan pakai sandai. So lelaki dia pakai sundi, dia pakai ada perhiasan di kepala kan? Ya. Sundi itu dia punya siwot tu mesti 4. Ini macam pinggan mangkuk ni dan periuk tembikar di situ. Ini untuk simpan siri. Lingkaman ini untuk menuai padi. Nah, ini pedang. Dalam bahasa kami, bahasa Lotud dia panggil Tilamposuan. Tapi ini adalah pedang headhunter. Jadi kiranya ini memang dia sudah dapat mangsa lah ni. Dia punya sebelah ni, ujung ni, ya? pedang ni sudah dipatahkan. Tengok dia punya anyaman. Anyaman dia pun memang sangat ancient. Ini pun kami pun kurang pasti berapa puluh tahun. Sudah lama pedang ni. Corak ni ataupun jahitan ni macam patchwork kan. Suku kaum Lotud dengan suku kaum Bajau Kota Belud menggunakan corak yang lebih kurang sama. Yang ini kita orang panggil lalawangan. Ini adalah untuk hiasan libunan ataupun hiasan rumah ataupun hiasan pentas pelamin begitu. Keseluruhan ini yang nampak macam katil ni, inilah libunan. Dia sebenarnya ini adalah pelamin. Bila pasangan berkahwin, dia orang dengan busana tradisional dia akan duduk di sini. Ini nampak bendera kan? Sebenarnya inilah bendera Suang Lotud. Cuba tengok, ini binatang apa ni? Ini macam ekor macam singa, kepala dia macam anjing. Tapi dia tidak tahu haiwan apa. Sebenarnya kami pun tidak tahu dia binatang apa, tapi itulah dia punya simbol. Bilik ini dikhaskan untuk anak-anak gadis. Sebab anak-anak gadis dia macam sangat-sangat dilindungi. Kalau anak lelaki dia boleh tidur di mana-mana, di ruang tamu pun boleh, di ruang terbuka pun boleh. Tapi anak-anak gadis sangat dijaga.
Disebabkan saya menganggap rumah tradisi Lotun ini sebagai berkonsepkan pendidikan, saya rasa memang banyak membantu pelajar-pelajar yang ingin mengetahui, bukan saja pelajar-pelajar tetapi orang luar dan juga pelancong-pelancong yang ingin mengetahui serba sedikit tentang budaya Song Lotun. Bagi saya, keikhlasan untuk membantu generasi muda dan juga suku-suku kaum lain untuk mengenali dan mempelajari mengenai Song Lotun adalah yang utama, selain daripada bekerja keras. Banyak bersabar, berani mengharungi cabaran, dan terus berusaha. Saya rasa saya bertua disebabkan saya mempunyai adik-beradik yang menyokong saya dan banyak membantu saya dalam usaha ini. Wanita Anggun itu adalah seorang wanita yang berdisiplin, komited dalam apa yang dia buat, bertanggung jawab, dan berwawasan. Terima kasih kerana masih lagi setia bersama dengan Putih. Kita jumpa lagi dalam episod yang akan datang. Tentunya Anggun Borneo, meneroka rahsia keanggunan wanita Borneo. Kopi rangkaian.